Oke, kita teruskan bahagian seterusnya 1.4 klasifikasi perniagaan. Apakah klasifikasi perniagaan? Baik, klasifikasi perniagaan merupakan penyusunan perniagaan dalam sesuatu kelompok tertentu mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Baik, di sini kita ada dua kelompok atau dua kelas. Kelas yang pertama, dari segi size perniagaan. Kedua, dari segi sektor. Baik, manakala kalau kita lihat saiz perniagaan ini terbahagi kepada tiga. Pertama, saiz kecil. Kedua, bersaiz sederhana. Seterusnya, bersaiz besar. Manakala sektor pula terbahagi kepada tiga. Pertama, sektor utama atau primer. Sektor yang kedua atau sekunder. Dan seterusnya, sektor yang ketiga yaitu tertier. Faktor yang menentukan saiz perniagaan adalah pertama, jumlah jualan tahunan. Kemudian yang kedua ialah berdasarkan bilangan pekerja yang tetap. Bahagian ini juga penting. Baik, kita teruskan bahagian seterusnya. Apakah klasifikasi perniagaan berdasarkan saiz perniagaan? Baik, kita lihat ada judul di situ. Kita lihat ada dua jenis perniagaan, perniagaan penghilangan. Yang kedua ialah perkhidmatan. Penghilangan. Masing-masing ada jumlah jualan tahunan dan bilangan pekerja tetap. Kita mulakan dengan perniagaan bersaiz kecil. Baik, untuk penghilangan, jumlah jualan tahunan di antara 300.000 hingga kurang daripada 15 juta. Ingat murid-murid, 300.000 hingga kurang 15 juta. Bilangan pekerja tetap 5 orang hingga kurang daripada 75 orang. Ingat murid-murid, 5 hingga kurang 75 orang. Sebab apa penting? Dari segi perniagaan perkhidmatan, jumlah jualan tahunan 300.000, di antara 300.000 hingga kurang 3 juta. Manakala bilangan pekerja tetap ialah 5 orang kurang daripada 90 orang. Ini dari segi perkhidmatan. Baik, kita lihat perniagaan bersaiz sederhana. Baik, jumlah jualan tahunan di antara 15 juta hingga 50 juta. Ingat murid-murid, jualan tahunan bagi sederhana 15 juta hingga 50 juta. Manakala dari segi bilangan pekerja 75 orang hingga kurang daripada 200 orang. 75 orang kurang hingga kurang 200 orang. Dari segi perniagaan perkhidmatan, jumlah jualan tahunan ialah di antara 3 juta hingga 20 juta. Ini merupakan perniagaan sederhana bagi perkhidmatan. 3 juta hingga 20 juta. Jumlah pekerja 30 hingga kurang daripada 75 orang. 30 hingga kurang 75 orang. Seterusnya bagi perniagaan bersaiz besar. Perniagaan bersaiz besar kita mulakan dengan penghilangan 50 juta. Jumlah jualan tahunan 50 juta dan ke atas. Manakala jumlah pekerja 200 orang dan ke atas. Manakala perkhidmatan 20 juta dan ke atas. Jumlah jualan tahunan dan bilangan pekerja pula ialah 75 juta dan ke atas. Ingat murid-murid, bahagian ini sangat penting, especially perniagaan bersaiz kecil. Seterusnya, apakah kelebihan, kekurangan dan cabaran-cabaran perniagaan bersaiz kecil? Kita lihat yang pertama, kelebihan perniagaan bersaiz kecil. Semestinya yang pertama, cost overhead yang rendah. Kedua, mudah menyelesaikan masalah pelanggan. Yang ketiga, perniagaan ini adalah fleksibel dari segi aspek strategi perniagaan. Dan yang keempat, kos upah yang rendah. Seterusnya kita lihat kekurangan perniagaan bersaiz kecil.
Yang pertama, kos pengeluaran tinggi. Yang kedua, kurang berdaya saing dengan perniagaan lain. Yang ketiga, sukar untuk mendapatkan pekerja yang mahir. Yang keempat, kekurangan sumber kewangan. Seterusnya, apakah cabaran-cabaran perniagaan bersaiz kecil? Yang pertama, masalah aliran tunai lambat. Yang kedua, beban kerja berat. Yang ketiga, masalah mendapatkan pelanggan baru atau mengekalkan pelanggan yang sedia ada. Seterusnya, yang keempat, kos overhead yang tinggi. Cabaran yang kelima, memotivasikan pekerja. Bahagian ini penting. Baik, kita teruskan bahagian seterusnya. Apakah kelebihan, kekurangan, dan cabaran-cabaran perniagaan bersaiz sederhana? Siapakah perniagaan bersaiz sederhana? Biasanya perniagaan syarikat sendirian berhad dan juga perniagaan franchise. Okey, kita lihat kelebihan. Okey, yang pertama mudah ditubuhkan, yang kedua fleksibel dari segi aspek strategi perniagaan, yang ketiga semangat berpasukan yang tinggi di kalangan pekerja dan pengurus, yang keempat penyata kewangan dirahsiakan. Manakala kekurangan atau kelemahan, yang pertama sukar untuk menyediakan latihan. Yang kedua, sukar bagi pekerja yang sedia ada ingin menukar kerjaya. Yang ketiga, ada jurang antara majikan dan pekerja. Baik, kita lihat cabaran-cabaran. Yang pertama, meningkatkan hasil. Yang kedua, pengambilan pekerja yang betul-betul mahir. Dan yang ketiga, undang-undang wajib dipatuhi. Baik, kita teruskan bahagian yang seterusnya. Apakah kelebihan, kekurangan, dan cabaran-cabaran perniagaan bersaiz besar? Siapakah perniagaan bersaiz besar? Okey, biasanya perniagaan ini ialah syarikat berhad seperti bank-bank perdagangan, okey, ataupun syarikat-syarikat telekomunikasi yang besar yang wujud di Malaysia lah. Baik, kita lihat kelebihan yang pertama, menikmati ekonomi bidangan. Kedua, dapat menguasai pasaran. Ketiga, wujudnya pengkhususan. Okey. Kemudian kekurangan pula, yang pertama, komunikasi kurang berkesan antara pihak atasan dan bawahan. Yang kedua, wujud birokrasi, banyak peraturan. Yang ketiga, risiko kerugian lebih besar. Okey, manakala cabaran-cabarannya, yang pertama, ketidakpastian pasaran. Yang kedua, persaingan mendapatkan pekerja-pekerja yang mahir. Dan seterusnya, ketiga, undang-undang wajib dipatuhi. Seterusnya, jelaskan sektor utama dalam kurungan prima. Apakah sektor utama? Okey, kita lihat gambar. Ini merupakan sektor pertanian, perikanan, dan pelombongan. Okey, jadi apakah sektor utama? Melibatkan pengeluaran secara langsung daripada alam semula jadi tanpa mengubah suai bentuk barang tersebut. Okey, kita lihat sektor utama ada beberapa kumpulan. Yang pertama, perikanan. Perikanan laut dalam, pinggir laut, dan aquaculture. Seterusnya, pertanian. Okey, melibatkan sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman jualan, dan barang makanan. Dari segi pembalakan pula, kayu balak seperti kayu merbau. Okey, manakala pelombongan, termasuklah pertama petroleum dan gas asli. Yang kedua, emas, kuprum, dan cari gali biji timah. Dan seterusnya, yang ketiga, mineral lain bukan bentuk logam. Okey, bahagian ini dianggap penting. Okey, kita teruskan bahagian seterusnya. Jelaskan sektor kedua dalam kurungan sekunder. Okey, ini merupakan gambar contoh-contoh gambar pemprosesan, pemasangan,
pembuatan ataupun mungkin melibatkan pembinaan. Jadi apakah itu sektor kedua ataupun sekunder? Merupakan aktiviti penggunaan atau aktiviti pemprosesan barang yang telah dikeluarkan oleh sektor utama untuk mengeluarkan barang separuh siap atau barang siap. Aktiviti sektor kedua memberikan nilai tambah lebih tinggi berbanding sektor pertama ataupun utama. Kita lihat apakah aktiviti yang pertama, pembuatan dan penghilangan. Melibatkan proses transformasi ataupun proses menukar input kepada output yang lebih bernilai. Contoh, kilang sawit menghasilkan minyak sawit. Seterusnya, pembinaan. Melibatkan aktiviti pemasangan, pembinaan, dan pengubahsuaian menggunakan barang siap atau barang separuh siap. Contohnya, pembinaan jambatan atau jalan raya. Seterusnya, kejuruteraan. Menyediakan jentera, mesin, dan peralatan dalam pengeluaran. Contohnya, kilang pemasangan kereta. Bahagian ini juga dianggap penting. Baik, kita teruskan bahagian yang seterusnya. Jelaskan sektor ketiga dalam kurungan tertier. Kita lihat gambar sektor bank, perkhidmatan perbankan, perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan pengangkutan awam. Jadi apa yang kita lihat ini ialah aktiviti perkhidmatan tertentu daripada pengeluar terus kepada pengguna, melibatkan bidang seperti pelancongan, pendidikan, perbankan, kesihatan, perkhidmatan insurans, perkhidmatan pengangkutan, perkhidmatan awam dan swasta. Sektor ini memberi sokongan kepada sektor utama dan juga sektor yang kedua. Aktiviti dapat berjalan dengan lancar. Contoh, pekerjaan seperti ejen insurans, doktor, penyanyi, dan guru. Bahagian ini juga dianggap penting. Baik, seterusnya 1.5 skala perniagaan. Terangkan skala perniagaan. Skala perniagaan ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, domestik. Yang kedua ialah antara bangsa. Dalam skala domestik pula terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, tempatan. Yang kedua ialah peringkat negeri. Dan yang ketiga ialah kebangsaan. Seterusnya, bagi skala antarabangsa pula terbahagi kepada 2. Yang pertama, zon, dan yang kedua ialah global. Jadi bahagian ini dianggap penting. Baik, kita lihat secara terperinci tentang skala perniagaan ini. Jelaskan pasaran domestik. Baik, melibatkan penawaran barang dan perkhidmatan di pasaran dalam negara sahaja. Kita lihat yang pertama, skala tempatan. Merupakan pertama, pasaran tempatan menjual barang dan perkhidmatan di suatu tempat. Yang kedua, saiz pasaran adalah kecil. Yang ketiga, bilangan pekerja sedikit dan murah. Seterusnya kita lihat skala negeri. Bagi peringkat negeri, yang pertama, pasaran peringkat daerah. Yang kedua, kos perniagaan agak tinggi. Yang ketiga, merupakan perusahaan kecil dan sederhana dalam kurungan PKS. Seterusnya, skala peringkat kebangsaan. Jadi apa yang kita lihat di sini, yang pertama, saiz pasaran dia semakin besar. Yang kedua, menikmati ekonomi bidangan. Dan seterusnya yang ketiga, mampu membeli stok yang banyak. Jadi bahagian ini juga dianggap penting. Baik, kita teruskan bahagian yang seterusnya. Kita lihat ada 2 contoh logo perniagaan. Yang pertama,
Maybank Berhad, yang kedua penerbangan Air Asia Berhad. Kedua-dua perniagaan ini merentasi sempadan hingga ke peringkat antarabangsa. Jadi, jelaskan pasaran antarabangsa. Melibatkan penjualan produk merentasi sempadan negara di negara-negara berbeza. Melibatkan aktiviti ekspor, import dan interimport. Seterusnya dapat menguasai pasaran baharu di luar negara dan pasaran semakin luas dan semestinya dapat mengaut keuntungan lebih banyak. Baik, kita lihat skala zon. Yang pertama, perniagaan bersaiz besar. Yang kedua, dijalankan di kawasan tertentu. Yang ketiga, melebihi sebuah negara. Keempat, strategi campuran pemasaran adalah berbeza. Seterusnya, skala global. Pertama, meliputi pasaran merentasi sempadan negara. Kedua, zaman sekarang, perniagaan secara internet. Yang ketiga, strategi pemasaran berbagai di peringkat negara. Yang keempat, kerajaan melalui Medtrade membantu peniaga-peniaga tempatan untuk menembusi perniagaan ke luar negara. Bahagian ini dianggap penting. Baik, kita teruskan bahagian 1.6 perkaitan antara pertama penawaran dan perkhidmatan, kedua bentuk pemilikan, ketiga klasifikasi perniagaan dan keempat skala perniagaan. Kita lihat di sini perniagaan saling berhubung kait di antara satu sama lain bagi keempat-empat aspek ini. Secara terperinci kita lihat penerangan seterusnya. Baik, kita teruskan bahagian ini untuk menjelaskan carta alir 1.6 yang mempunyai 4 aspek utama. Di mana perniagaan berkaitan dengan aspek penawaran barang dan perkhidmatan. Kedua, aspek pemilikan. Ketiga, aspek skala perniagaan. Dan seterusnya berkaitan dengan klasifikasi perniagaan. Penjelasan di sini, pengusaha memastikan barang dan perkhidmatan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. So, ada kaitan dengan aspek pertama iaitu penawaran barang dan perkhidmatan. Kemudian, pengusaha perlu mendaftarkan perniagaan supaya menjadi perniagaan yang sah. Perniagaan bersaiz kecil seperti milikan tunggal. Kita kaitkan dengan aspek bentuk pemilikan. Perniagaan maju dan boleh berkembang, kemudian diubah suai menjadi perniagaan yang lebih besar, menjadi perniagaan perkongsian ataupun syarikat berhad. Juga dikaitkan dengan aspek bentuk pemilikan. Seterusnya, pengusaha perlu mendaftarkan perniagaan di SSM jika ada perubahan bentuk milikan. Ini ada kaitan dengan aspek bentuk pemilikan. Zaman globalisasi, saiz perniagaan tidak mempengaruhi skala perniagaannya. So, untuk penjelasan ini dikaitkan dengan skala perniagaan. Perniagaan bersaiz kecil juga mampu bersaing di peringkat antarabangsa melalui jaringan internet. Ini dikaitkan dengan klasifikasi. Klasifikasi perniagaan. Perniagaan milikan tunggal dapat merentasi sempadan dan mendapatkan pelanggan yang ramai melalui jualan secara online. So, juga dikaitkan dengan skala perniagaan. Produk perniagaan di pasaran mempengaruhi skala perniagaan bagi meningkatkan keuntungan. Kita teruskan bahagian yang terakhir, 1.7, perkembangan sektor perniagaan di Malaysia. Jelaskan perkembangan sektor perniagaan di Malaysia. Terbahagi kepada 3 kumpulan, sektor utama, sektor kedua, dan sektor ketiga.
di mana kita sudah pelajari sebelum ini. Baik, kita akan lihat bagian yang pertama, yaitu selepas merdeka. Oke. Perniagaan biasanya menumpukan sektor utama, yaitu pertanian pada ketika itu. Kedua, pengeluar utama getah dan biji timah, dan negara pada masa itu banyak mengimport produk-produk dari luar. Manakala era 1990-an, pada masa itu perniagaan menumpukan sektor kedua, yaitu perkilangan. Yang kedua, mengurangkan barang import. Jadi kerajaan akan memberikan berbagai galakan kepada para pengusaha ataupun industri tempatan. Keempat, seterusnya boleh meningkatkan produktiviti dan mengekspor barang keluar negara. Menjelang abad ke-21, perniagaan pada masa itu banyak menumpukan sektor ketiga, iaitu perkhidmatan. Kedua, meningkatkan industri teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT. Dan sasaran kita ialah ingin mencapai negara maju pada tahun 2020.